Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda awal ni kami bawakan dari Terminal Bersatu Selatan di TBS di Kuala Lumpur ini, dan sekarang ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh warga kota untuk pulang ke kampung halaman masing-masing dengan menggunakan mod kenderaan pengangkutan awam bas, dan di sinilah pusat sehentinya di mana seluruh pengangkutan bas awam ini akan bergerak di seluruh negara, dan pastinya TBS akan menjadi tumpuan untuk warga kota pulang ke kampung halaman masing-masing. Mood balik kampung dah sampai. Jadi tetapi dalam masa yang sama juga kita nak beri sedikit pesananlah pada tuan-tuan dan perempuan yang menggunakan pengangkutan awam, sama ada bas, sama ada taksi, e-hailing ataupun kereta api dan seumpamanya. Pasti ada elemen-elemen keselamatan yang perlu diambil kira sebelum kita memulakan perjalanan. Jadi untuk melihat perkara ini, terutamanya dari aspek mod pengangkutan awam bas ini, saya tidak kesorangan di TBS ini. Ahli pakarnya ada bersama dengan saya, iaitu TS Ahmad Saifi Saleh, pegawai penyelidik unit kenderaan perdagangan Pusat Pendidikan Keselamatan Kenderaan Biomekanik dari Myros. Ahmad Saifi, mengapa setiap kali kita nak balik kampung, pengangkutan bas ekspres ini menjadi pilihan utama lah di kalangan warga kota ataupun di kalangan rakyat? Mengapa ini merupakan satu pilihan yang masih menjadi pilihan utama lah selain daripada kereta api dan seumpamanya? Okey, so pilihan bas ekspres ni disebabkan oleh kapasiti dia. Boleh sampai 40 orang. So dan bila kita tengok ramai daripada East Coast, Timur, Utara dan Selatan ramai bekerja di Klang Valley. So itu adalah mod pengangkutan yang senang, dan connectivity atau mobility di pelabuhan Klang Valley ni sangat bagus. So connectivity-nya ada TBS, ada jalan duta dan macam-macam lagi jenis pengangkutan yang senang untuk diakses. Adakah di TBS ini merupakan satu hub pengangkutan awam bas yang boleh sampai networkingnya ke seluruh negara di semenanjung Malaysia ini? Ya, di sini kalau ikutkan semua wilayah boleh sampai. So nanti kita ada Gombak yang mungkin boleh cover on East Coast. So nanti mungkin ada di Kuarsa Central yang boleh cover untuk North punya ni. So di TBS untuk cover untuk Selatan. So connectivity di sini memang bagus untuk Okey. Setiap kali perayaan besar seperti Hari Raya dan juga Deepavali, Christmas dan juga Tahun Baru Cina misalnya, pengangkutan awam akan menjadi pilihan utama. Tetapi apa yang seringkali kita terlupa, bahawa memilih mod pengangkutan awam bas ini antara mod pengangkutan awam yang paling selamat. Mungkin ini yang kita terlupa sebenarnya. Okey, untuk persepsi memang sepatutnya pengangkutan awam ni, especially bas dan lain-lain kereta api adalah satu mod pengangkutan yang selamat. Disebabkan risiko kita untuk memandu tu kita dah serahkan kepada driver. So driver itulah kena mengambil risiko jadi pilot kita kan. Itu antara risiko tu kita telah alihkan. Dan kalau perjalanan yang jauh, mobility antara highway dan senang untuk pengguna-pengguna ini untuk balik kampung lah gitu. Ya. Tetapi kita tahu juga seringkali apabila berlakunya kemalangan jalan raya melibatkan bas ekspres ataupun bas henti-henti dan sebagainya, kita melihat ada kekurangan di situ. Sama ada apa aspek yang perlu kita teliti dahulu sebelum memilih pengangkutan awam seperti bas ekspres ataupun bas henti-henti? Apa elemen keselamatan yang pengguna perlu cakna dan juga mereka yang terlibat ini perlu ambil perhatian serius? Okey. So pengguna kena tahu bahawa bas ekspres ni ada syarikat pengendali ataupun syarikat bas itu operator itu telah dilesenkan oleh APAD, yang mana telah ditetapkan syarat-syarat lesennya mengikut kelas dia, bas ekspres dan macam jenis bas lagi lah. So syarikat pengendali ini mesti ambil tanggungjawab tu untuk memastikan kenderaan dia, pemandu dia dan perjalanan itu selamat. Okey, so ada elemen-elemen ni. So setakat di Malaysia ni kita dah ada best practice yang perlu diterapkan. Okey, kita dah ada code of practice, industrial code of practice. So guideline ni dah ada. So dah lengkap. So syarikat kena ikut, dan dia telah ditetapkan dalam syarat lesen dia pun. Dia kena patuh perkara-perkara ini. Ya. Tetapi setiap kali musim perayaan besar seperti ini,
pergerakannya berlipat kali ganda. Mungkin satu trip ataupun perjalanan itu pada hari biasa mungkin satu ataupun dua ke satu lokasi A ke B. Tetapi mungkin pada musim perayaan ini akan bertambah menjadi 4, 5 kerana kapasiti itu bertambah. Jadi apa perkara yang perlu dititik beratkan oleh pengguna dan juga pihak-pihak yang berkenaan termasuk operatornya, termasuk penguat kuasa dan juga termasuk pihak-pihak enforcement. Okey, so betul pertambahan pengguna pada musim perayaan ni. So sebab itulah kita APAT dah buka lesen pengendali sementara. Tak silap saya lebih kurang 250 lebih bas yang selain daripada bas express, bas tambahan boleh apply. So syarikat pengendali ni kena pastikan kenderaan itu dah diselenggara dengan baik, sistem brake dia, sistem tayar dia, and then sistem pemantauan GPS dia, sebab syarikat ni boleh pantau GPS tu secara live. So dia boleh tengok driver dia boleh pandu laju ke tak ke. And then dari segi driver dia kena tengok penjadualan pemandu itu sendiri supaya dia boleh slotkan driver itu mengikut jadual perjalanan yang ada. Sebab kita tak nak kalau driver tu cuti ataupun dia cover orang lain, so dia akan jam pemanduan dia akan bertambah, so keletihan itu akan meningkat. Itu yang perlu dititik beratkan oleh syarikat pengendali di sini. Adakah itu dipatuhi dari pemantauan Myros? Okey, setakat pada hari ini setiap syarikat pengendali ini mesti ada satu orang pegawai yang memantau. Okey. Dari segi pematuhan itu mungkin JPJ ada datanya lebih detail sebab mereka akan buat pemantauan di syarikat-syarikat ini. Saya for sure sebelum raya mungkin diorang dah pantau dah, sebab Bus Express adalah satu mod pengangkutan penumpang yang sangat kena titik beratkan. Secaranya mereka perlu mematuhi apa yang telah ditetapkan dalam syarat lesen itu, dan juga dari segi dokumentasinya mungkin nampak lengkap, tapi kita kena lihat atas papernya mungkin nampak lengkap, tapi kita kena tengok lagi secara detail di lapangan dengan bantuan JPJ dan juga agensi penguatkuasa yang lain lah. Ya, Cik Saifi, kalau kita di belakang kita ni macam-macam lokasi tu. Ya. Dari TBS ke Melaka, Melaka Central, ke JB Lakin, ke Pasir Gudang, ada ke Pulau Pinang, Batu Wers, Kulim. Saya rasa ni daripada utara ke selatan dan juga tengah, termasuk juga di bahagian tengah lah, seperti di Lumut dan Kuantan misalnya. Ini adalah jarak perjalanan. Kita boleh bayangkan, saya rasa kalau naik kereta tu ke Pulau Pinang senang-senang melebihi 4 jam ke atas. Kalau ke Alustar tu mungkin melebihi 5 jam ke 6 jam kalau ke Kanga misalnya. Jadi kalau kita keluar negara, biasa kita the best practice mereka akan, terutamanya di negara maju lah. Saya biasa naik ke kenderaan awam bas di negara Eropah, mereka akan ada 2 pemandu. Yang pemandu utama dan pemandu kedua. Dan setiap pemandu itu tidak akan melebihi perjalanannya melebihi 4 jam. Dan pastinya mereka akan tetap 4 jam berhenti dan mereka akan berehat sekitar, minum kopi dan sebagainya, dan pemandu kedua akan ambil alih. Walaupun penumpang nak cepat, nak pergi ke airport misalnya, tergesa-gesa nak check in kerana badan dah letih dan sebagainya, tetapi mereka tidak ada kompromi. Tetapi saya tak pasti di Malaysia adakah the best practice ini untuk menentukan tahap stamina, kesihatan dan juga kesiapsiagaan pemandu itu diambil kira, ataupun memang dah ada undang-undangnya, tetapi dari sudut penguatkuasaannya mungkin secara sukarela ke ataupun bagaimana sebenarnya? Secara perundangannya, had memandu untuk kenderaan pengangkutan awam ni sama betul, kena ada 4 jam direct memandu dan juga perlu berhenti 30 minit dan juga boleh sambung lagi 4 jam. So itu memang di bawah Akta Pengangkutan Jalan, rule 10B tak silap saya. Tapi kalau dari syarikat pemandu, dia perlu memastikan physically pemandu itu sendiri, sebab pegawai itu kena tengok sendiri physically selain bekas lain daripada kenderaan, dan juga betul, dia nak tengok betul ke tak pemandu dia ni. Okey, sebab kalau kita tengok secara physically pun sebenarnya kita boleh tahu orang tu sihat ke tak walaupun kita ni. Dan dari segi best practice-nya pun memang ada documentation, dia kena ada declaration bahawa dia sihat, kenderaan dia okey, and then dia boleh teruskan perjalanan tu. Dalam bas dia ada satu buku logbook tu yang akan menunjukkan dia bertukar di mana pada kilometer berapa. Dari segi pemantauan oleh penguatkuasa, itulah sistem yang ada. Tapi dari segi implementation kita kena tengok balik, adakah ia
boleh dilakukan dengan bagus ataupun kita perlu improvement yang lain. Ya, mengapa tidak dijadikan sebagai satu undang-undang yang tetap, yang wajib dilaksanakan oleh semua operator dan juga syarikat-syarikat, dan dikuatkuasakan undang-undang. Jika mereka tidak patuh, mereka akan di compound, didenda, dan mungkin syarat ataupun permit mereka dibatalkan. Adakah boleh ke arah itu? Kerana ini menyebabkan nyawa manusia. 40 orang, 24 orang dalam bas. Jika satu microslip saja, kerana mereka tidak ada pemandu kedua, kita boleh bayangkan nahasnya bagaimana. Dari segi penguatkuasaan ataupun pematuhan lah, dari segi kita dah bagi syarat lesen, dia perlu patuh. Memang ada satu sistem di mana kalau ada sesuatu terjadi tapi dia lebih kepada korektif. Okey, accident happen, penguatkuasa akan pergi tengok sejarah dokumentasinya lengkap atau tidak, atau sejarah proses prosedurnya ikut atau tidak. Jika tidak, dia ada permakahan dia, penguatkuasa akan keluarkan satu surat kepada operator untuk gantung sementara ataupun boleh revoke sekali pelesenan lesen kenderaan mereka. Tapi kita kena tengok secara holistik, memang ada sistem itu, tapi adakah di syarikat bersedia ataupun tahu, ada tak knowledge berkenaan itu. Dari segi perundangan dia, itu satu. Dan juga penguatkuasa kena lebih kepada arah preventif pula. Sebelum ni korektif kan. So kita kena tengok ke arah preventif pula. Yes, itu sampai masa ni. Kita ke arah itu sekarang pada pandangan dan juga saranan Miros. Memang kita nak ke arah preventif tu. So bagi Miros, kami dah develop satu modul, nama dia work related road safety, yang di mana kita certifiedkan individu yang bekerja di syarikat itu tahu berkenaan dengan keselamatan, berkenaan pengurusan pemandu, pengurusan kenderaan dan pengurusan perjalanan itu sendiri. So daripada kursus itu kita dah ajar, so dia akan duduk di company itu untuk melihat secara sistem manajemen tu bagaimana untuk menurunkan risiko yang ada di situ. Macam pilot lah. Ya, betul. Jadi pilot kapal terbang ni dia ada sertifikat dia. Fitness. Yes. Level tu kalau mereka dah duduk rehat lama ataupun sakit di hospital sebagainya, bila nak kembali balik kena buat test kan, ada. Jadi wajarkah itu dijadikan sebagai satu compulsory dalam sistem angkutan awam kita? Yes. Saya rasa itu sangat wajar, dan kami juga ada usaha untuk bawa benda tu ke arah lebih tinggi lagi untuk wajibkanlah. Jadi Cik Saifi, tak adalah lagi berita-berita pemandu di bawah kawalan dadah, pemandu kejar trip. Kalau kita dapat laksanakan undang-undang sebegini kan? Yes, betul. Satu lagi, itu dari sudut pemandu. Tetapi sekarang bas dah moden, Cik Saifi. Kita tengok bas double decker kan, datang daripada negara Eropah, dia punya enjin termaju dan sebagainya, GPS dan sebagainya. Adakah ini memberikan satu jaminan keselamatan lebih baik kepada pengguna dan juga operator, ataupun sekarang operator ambil mudah kerana semua dah automation, jadi pilot ataupun pemandu nak ambil mudah, latihan tidak dibuat berkala dan sebagainya. Jadi kalau ada masalah, mereka sukar untuk kendalikan sistem-sistem yang canggih ini. Adakah begitu ataupun sebenarnya memudahkan sebenarnya? Dari sudut mekanika, ini bidang biomekanik. Kalau dari segi teknologi dia memang amat membantu. Apabila kita tengok sesuatu kejadian, apabila ada kejadian yang tidak selamat dan tindakan yang tidak selamat, ini ada dua elemen yang penting. Keadaan jalan, jalan itu kita dah kategorikan sebagai cuaca, tidak selamat, cuaca, dan ada lagi human, yang mana itu mungkin menjadikan tindakan tidak selamat, sama mengantuk ke, main handphone ke. Itu ada dua elemen. Salah satu unsafe, risiko untuk menjadi kemalangan adalah lagi meningkat. So selain daripada itu, kita ada ataupun kita pencegahannya melalui peraturan. Kita dah tetap peraturan, kena ada lesen usia umur berapa baru boleh bawa. Lepas tu mungkin di syarikat pun kena ada certain experience baru boleh bawa bas jenis itu, jenis ini. Selain daripada peraturan, kita ada engineering control. So engineering control inilah tadi yang masuk dekat teknologi kereta. Itu satu sistem. Tapi sistem tu perlu difahami dulu. Betul.
driver tu sila fahami. Macam kita pun kalau kita ada kereta yang canggih sekarang kan. Macam-macam dah, boleh brake sendiri, boleh parking sendiri kan. Autonomous lah. Belum sampai lagi autonomous lagi. Tapi itu levelnya lah. So kalau dari segi sistem engineering dia ada 3 benda. Indicator, alert, assist. So indikator ni benda yang ada lampu brake, display lah. Signal menyala ke tak. Okey, dashboard. Alert system ataupun sistem amaran. Kita tak pakai seatbelt, kita berjalan dia bagi amaran. Okey, sekarang blind spot monitor. Kalau you tengok ada sistem lampu oren kalau kita nak turn tu. So kalau kita turn ada blind spot vehicle dekat tepi, dia akan bunyi tet. Perasan lah kita. Okey, that's amaran. So kita akan masuk ke assist. Ini semua sistem memang dah ada dalam bas-bas moden ni. Yes, kalau bas-bas barulah tak adalah. Bas-bas moden betul lah. Bas-bas sekarang tak adalah, termasuk kereta kita kan. So driver tu sendiri sebenarnya kena faham dan training bagaimana nak react on that. Sebab manusia ni mudah lupa. So itulah sistem yang membantu untuk. Adakah ada kewajipan di kalangan syarikat-syarikat operator bas-bas ekspres dan bas TNT ini mewajibkan pemandu mereka melalui latihan-latihan untuk menggunakan peralatan dalam sistem-sistem terbaru bas, kerana ini saya lihat dalam dipraktiskan dalam syarikat-syarikat padang gas yang bawa lori tangki tu, lori tanker-tanker ni ataupun kontainer. Mereka membawa bahan api yang beratus ribu ataupun berjuta punya harga. Jadi mereka perlu tahu menggunakan ataupun sistem-sistem yang terbaru. Adakah itu kita ke arah itu juga? Yes, betul. Kita ke arah itu. Kalau ikutkan dalam syarat lesen ataupun good practice yang ada tu, memang ditetapkan setahun sekali driver ni kena ada training, tak kisahlah. So maybe itu adalah salah satu elemen untuk familiarkan vehicle baru ni. Cuma implementasi tu kita kena tengok balik. Rasa confident masyarakat tu saya rasa masih 50-50. Kerana apabila bas dah canggih, bas dah berdeka dengan ada wifi, ada makan dan minum, kursi massage. Betul, ada pramugari dan pramugara sebagainya. Tetapi tengok driver, alamak, seluar baju pun pakai t-shirt, rupa paras pun tidak terurus. Berbanding kita tengok pilot. Bila tengok pemandu bas ataupun kontainer, mereka betul-betul ikut peraturan yang ditentukan oleh syarikat masing-masing. Adakah kita rasa sudah sampai masanya imej pemandu itu perlu ada satu benchmark, benchmark lah, tanda aras baru lah. Kerana bas dah canggih dah ni. Betul. Okey, itu sebenarnya tanggungjawab syarikat tu sendirilah sebenarnya. Dia kena pastikan bukan selain pekerja dia selamat dan juga orang lain juga selamat, sama ada dia punya passenger dan kita sendiri di sekeliling lah. Bas ni mungkin dia kalau dia berlanggar dia sendiri, tapi di sekeliling kita tu pun kan. Itu adalah saya rasa tanggungjawab syarikat tu kena perlu tekankan lagi. Mengambil tanggungjawab itu lebih lagi daripada betul. Pengalaman saya di Jepun begitu. Dengan topinya kan, bajunya kemas dan sebagainya, nampak ada epaulet lagi. Memang macam pilot lah. Okey, tetapi kita tidak lupa daripada pengalaman-pengalaman insiden yang menyayat hati ketika musim perayaan. Ada bas menyebabkan bas dan penumpang yang begitu ramai di Merapuh misalnya. Saya rasa itu juga pada musim perayaan besar. Di Pagoh. Kalau bas TNT itu bas terjatuh ke gaung di Genting Highland dan sebagainya. Bas yang membawa pekerja kilang di Pulau Pinang dan sebagainya. Apabila kita mendengar kemalangan-kemalangan besar begini, kita terasa, adakah sistem keselamatan pengangkutan awam bas kita masih ditakut lama? Sedangkan apa yang Cik Saifi katakan tu macam hampir lengkap lah saya rasa. Tetapi di mana? Apa silapnya? Lesson learn daripada insiden-insiden sebagainya. Okey, kalau dari segi pengurusannya saya dah cerita tadi, memang tanggungjawab itu memang kepada syarikat. Kalau dari segi diikuti memang mustahil lah. Ya, betul. 99% lah. Susah ada kemalangan. Okey, dari segi kenderaan pula, kita dah start pada tahun 2020, setiap bas baharu yang nak buat kena ada seat belt semua kenderaan, dan juga kita dah tetapkan ada beberapa UN rule regulation. Kita dah tambah dalam spesifikasi kejuruteraan kenderaan itu sendiri, dan juga apabila nak buat kenderaan bas tu sendiri kena ada endorsement by professional engineer, dan professional engineer kena monitor pembinaan bas itu sendiri. Sebab biasanya bas ni datang
dalam bentuk yang apa dia punya chassis saja. Chassis. Tak ada lagi dia punya body atas lagi. ni. So pembuat bas ni yang akan custom balik Dan ada inspection. Yes. Tapi adakah kekuatan ataupun strengthen bas itu mengikut apa yang telah didesain? Itu adalah salah satu penambahan daripada kejuruteraan yang ditetapkan oleh JPJ. Maksudnya Dan juga sebelum siap lagi dah buat yes. beberapa requirement ni. Dan juga perlu ada sijil pematuhan macam CCC buat rumah, kena ada CF dulu. Baru boleh jalan. Baru atas boleh jalan disahkan, boleh digunakan di atas jalan raya. Itu antara dari segi kejuruteraan yang kita dah improve lah, start daripada 2020 dah ada dalam akta. Kena Jadi melalui begitu. Bas-bas baru yang di TBS ni memang dah ada lah benda tu. InsyaAllah. Tapi jadi, kalau orang kata kalau dah ada seat belt tu, minta penumpang untuk pakailah. Itu boleh mengurangkan lagi risiko. Ya. Okey, jadi anda yang akan menggunakan kenderaan bas di mana saja anda berada, di Butterworth, di TBS, di Johor Bahru, di Lakin ataupun di Kelantan dan juga Kuala Terengganu, insya-Allah semua tu ada diberikan perhatian oleh syarikat-syarikat. Tetapi kadang-kadang kalau kita lihat dari sudut kelajuan, ini juga faktor menyebabkan kemalangan. Kelajuan memang akan menyebabkan kemalangan. Kita tengok bas yang bawa penumpang yang ramai ini berada di lane yang tengah sekali. Jadi dulu ada sistem kalau lepas certain kelajuan, mereka akan automatik kena berhenti, kena perlahankan apa panggil tu? Sistem alat tu kan. Sekarang dah tak wajib kan. Jadi macam mana kelajuan ini boleh menjadi faktor juga mengurangkan kemalangan? Ya betul. Kalau ikutkan speed limit tu memang dah ada. Speed limiter tu memang dah ada dalam kenderaan itu sendiri. Kalau ikutkan secara desainnya memang tak boleh laju sampai begitu. Saya tak sure secara engineering dia bagaimana. Tapi dalam sistem bas itu dan syarikat perlu memantau, memang GPS ni syarat dia mesti pasang, fungsi dan pantau. Ini tiga benda elemen yang penting kepada syarikat. So kalau dia pasang dah fungsi, tapi kalau tak pantau tak perlu juga kan. Buat maintenance dan sebagainya, rosak, tak betulkan sebagainya, tak boleh lah. So ini adalah tanggungjawab yang tadi saya cakap tadi, orang yang telah di-certified tadi untuk melihat perkara ini. Kalau sebagai safety person yang jaga syarikat, kalau orang yang duduk di kilang mungkin dia nampak pekerja di depan mata. Tapi driver bas ni dia tak nampak pekerja di depan mata kan, dia duduk di tu. So itu antara perkara yang kita boleh untuk mengurangkan risiko lah, risiko untuk berlaku untuk berlaku lah. Mengelakkan kelajuan. Ya betul. Kalau berlaku juga kelajuan, apa penumpang boleh buat? Nak report kepada JPJ ke, ada hotline dan sebagainya kan. Sekarang mereka juga nak selamat dan sampai sampai balik raya. Sekarang kalau dah zaman viral ni senang sikit kan. So sekarang JPJ dah ada apps JPJ yang kita boleh tengok kita punya road tag, kita punya permit. Kalau you scroll bawah lagi, dia ada satu icon untuk aduan. So daripada aduan tu you boleh upload video, you boleh upload gambar dan cerita situasi tu kat situ. So aduan tu dah terus boleh masuk kat situ. So senang. Satu lagi mungkin Cik Safi yang terakhir dari aspek sekarang banyak bas tambahan. Tadi Cik Safi kata memang JPJ ada keluarkan permit tambahan. Tetapi kita tahu bas tambahan ini macam-macam bas lah. Ada bas persiaran, bas catar, bas kilang dan sebagainya. Mungkin dah ada inspection ataupun pemeriksaan dah fit lah untuk bawa penumpang. Itu dari sudut bas. Tetapi pemandu juga, mungkin pemandu ni biasa bawa bas yang jarak yang pendek lah ataupun short distance. Adakah ini juga perlu diambil kira? Kerana ramai ni nak balik dengan bas-bas tambahan, tetapi mereka sapu je. Tak kira lah bas apa pun, janji sampai kampung. Jadi adakah bagaimana kita boleh memberi keyakinan pada pengguna bas tambahan ini juga dari pemantauan ataupun penyelidikan MyROS tidak boleh kompromi dari sudut keselamatan? Ya betul. Dari segi syarat, kalau nak apply LPS untuk bas express ni memang sama dengan bas express. So that's mean walaupun sementara apa yang ada di bas express itu perlu ada juga di bas persiaran ke, bas pekerja ke. So itu antara satu gate yang telah ditetapkan oleh regulator lah. So saya harap penumpang boleh yakinlah dengan proses yang telah dijalankan ini. Kalau dari segi syarikat pun, kalau boleh kita tengok driver tu, kalau biasa short distance, mungkin kita boleh hantar dia dengan jarak perjalanan yang dekat lah. So siapa yang biasa Melaka boleh eloknya orang experience tu lah pergi jauh kan. Apa pengalaman Cik Safi yang tak boleh dilupakan menggunakan perkhidmatan bas express? Kalau nak kongsikan sedikit lah.
Okey, kalau dulu saya belajar di utara tu, itu antara elemen utama lah untuk balik beraya kan. Okey, untuk bas Santianti ke bertukar banyak kali ke? Bas Santianti saya tak pernah naik. Saya naik dulu kereta api yang Senandung semalam dulu lama tu. Okey, kalau pengalaman dia saya pernah tinggal bas lah. So kalau Amat malang. ya, kalau penumpang Balik raya ke apa tu? masa tu balik cuti semester. So okeylah. So kalau penumpang saya nasihatkan kalau boleh tengok tiket you all and then plan. Ya, Nak datang TBS ni kalau parent hantar mungkin jam. So adakah public transport yang boleh datang? Supaya you tak elakkan tertinggal bas lah. Dah tak boleh balik raya. Lari di TBS nanti kita. Tertinggal bas. Saya pengalaman saya di Pudu Raya ketika balik kampung apabila saya belajar, saya nak beli tiket SKS, Syarikat Bas Seremban Kuala Lumpur tu. Pusing satu Pudu Raya, dia punya queue-nya. Bayangkanlah berapa jam saya nak sampai bas saya. Kerana tak boleh beli tiket in advance, tak boleh. Dulu-dulu ya. Sekarang dah online. Yang kedua, kalau sampai Seremban tu, beratur lagi nak balik Melaka pula. Saya naik daripada pintu belakang. Masa tu ada pintu belakang, berebut pintu belakang. Ya Allah, macam ke. Jadi itu pengalaman kita lah. Saya rasa memori menggunakan bas ini amat baik untuk kita cerita kepada anak-anak keluarga kita, kerana mungkin mereka tidak rasa lagi dah suasana seperti ini. Tapi rakan-rakan di TBS ini sedang meraihkan kepulangan untuk balik ke kampung dan akan dinantikan oleh keluarga tersayang. Jadi terima kasih Cik Saifi dari Myros. Itu saja bersama saya untuk ketika ini di TBS dalam agenda awal ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.